Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam segmen bersama Brother Topeng Korang, G3 Studio by Masman. So, pada siri kali ini aku akan berkongsi dengan korang. Di antaranya isi-isi adalah dream wrestler ataupun potential future wrestler yang Masman nak tengok diorang ni beraksi dalam WWE. So untuk ranking tu, untuk men's aku ada 10 superstar dream untuk sertai WWE. Untuk tag team aku ada 5. Untuk women's pun aku ada 5. So kalau korang nak tahu semua senarai yang akan disebut ataupun yang akan dikongsi oleh aku, jangan lupa kita jumpa sebentar lagi. Kill me again, Mr. Bartender, please. And I'm begging on my knee. Kembali guys. So aku tak nak cakap banyak, kita terus kepada poin kita. Oh, sebelum tu lupa pula aku nak remind yang benda patut aku bagi tahu setiap konten kot. Jangan lupa subscribe J3 Studio by Masman. Lepas tu tekan button notification, like video aku dan semua. Lepas tu follow FB page Gila Gusti. Pastikan setiap hari ataupun setiap masa korang ada masa free, subscribe lah channel aku ni. Aku tengok channel aku ni pun macam tak ada peningkatan yang drastik kot daripada subscribe. So aku mohon kepada peminat-peminat wrestling di sana, marilah kita sama-sama membantu satu sama lain, ya. Okay, so yang kita tahu kita dalam mood Road to WrestleMania. Okay, kita akan ada pay-per-view Fastlane. Okay, so aku tak nak bercerita tentang Road to WrestleMania lagi. Cuma pada siri kali ini aku nak berkongsi tentang future ataupun potential wrestler yang akan beraksi dalam WWE in future. Benda ni kemungkinan ada rumors mengatakan diorang ni dikaitkan dengan WWE ataupun tidak, tetapi ini adalah pendapat peribadi Masman, tidak ada kaitan dengan orang lain pun. So list ini adalah rekaan ataupun prediction daripada Masman, tidak ada kena-mengena dengan orang lain dan sebagainya. So aku tak nak korang stress tengok list ni. Just chill, just tonton video aku dan layankan aja wrestler-wrestler yang mungkin menjadi idaman bagi aku untuk beraksi dalam WWE. So kita pergi kepada women's dulu, okay? Women's top 5. So bila aku kata top 5, maknanya aku akan start daripada 5 hingga 1, ya. Okay. Untuk women's top 5 yang aku mahu tengok beraksi dalam WWE adalah, di tempat kelima adalah Velvet Sky daripada ROH, Ring of Honor. Merupakan seorang wrestler yang boleh dikatakan banyak juga promotion yang dah dia sertai. So why not WWE ambil Velvet Sky untuk diserapkan dalam brand WWE. Tidak kisah sama ada direct main roster ke ataupun masuk NXT. Sebab aku dapat perkabaran yang mengatakan NXT sekarang tengah buat NXT Evolve. Oh, NXT Evolve ni guys,
seperti yang aku dapat tahu info, kemungkinan NXT yang sekarang ni betul-betul official jadi main roster lah. Untuk new recruit akan beraksi di NXT Evolve. So untuk Velvet Sky, kalau WWE nak ambil akan datang pun, boleh masukkan dia dalam NXT Evolve. Okay. Nombor 4, aku pilih superstar daripada Lucha Underground, Ivelisse Velez. Nama ni kemungkinan korang tak kenal, korang tidak biasa dengar, tetapi aku kaji balik, aku tengok video dia, memang dia seorang yang ada potensi akan datang untuk beraksi dalam WWE. So, nombor 4 aku pilih Ivelisse Velez daripada Lucha Underground. Nombor 3 aku pilih Rosemary, iaitu Impact Wrestling punya star. Merupakan dulu dia pernah famous dengan satu tim yang bernama DK bersama Monster Abyss dan juga Crazy Steve. So Rosemary sekarang dah reunite balik dengan Crazy Steve. Aku fikir pada akan datang Rosemary boleh kekalkan watak dia macam tu, masuk WWE, buat gila pula dengan The Fiend. Lagi cun. Okey, nombor 3 aku pilih Rosemary. Nombor 2 aku pilih Dr. Britt Baker yang merupakan awek kepada NXT Superstar, iaitu Adam Cole. Britt Baker adalah wrestler daripada AEW, merupakan seorang individu yang cantik manis, dan dia pun aksi dia ataupun karakter dia di AEW pun boleh dikatakan seorang wrestler yang berkaliber, yang berkarismatik. So aku rasa dah Adam Cole pun ada dah di WWE. Apa salahnya kalau Britt Baker sertai sekali bakal laki dia di NXT. Tu pun aku rasa di antara cadangan yang baik sebenarnya WWE jika mahu pancing Britt Baker untuk sertai WWE. Okey, number 1 untuk woman, semestinya di antara favourite superstar aku, the only superstar yang pegang main title, top prize men's title, iaitu Tessa Blanchard. Tessa Blanchard ni merupakan son of the legendary Tully Blanchard, former Impact World Champion. Knockout tu memang biasalah sebab untuk kelas perempuan. Ni dia menang Impact World Champion, menewaskan Brian Cage. Dan boleh katakan tahun lepas dan 2 tahun lepas feud dia dengan Sami Callihan banyak membuka mata yang wanita pun sebenarnya boleh compete untuk top prize yang sememangnya untuk lelaki, tetapi wanita menang kejuaraan tersebut. So Tessa Blanchard adalah pilihan nombor 1 aku untuk beraksi dalam WWE. Akibat aku sayang dekat career dia, aku rasa better Tessa ni kalau betul masuk ke WWE, diserapkan dulu dalam NXT, not NXT Evolve. Okay, pergi ke NXT. Aku rasa NXT akan menggunakan Tessa lebih baik daripada di SmackDown ataupun di Monday Night Raw. Okey, kita finish bab top 5 Women's. Kita pergi kepada top 5 tag team yang aku rasa akan datang sesuai beraksi dengan WWE. Yang ni, kategori ni aku combine antara wanita dan lelaki. So akan ada tag team wanita dan tag team lelaki. So kita pergi pada number 5. Top 5 tag team jadi pilihan aku untuk in future dalam WWE adalah The Private Party dari AEW. So kita ada consist of member Isaiah Cassidy dan Mark Quinn. Aku tengok Private Party ni dia memang sekarang duduk tengah buat relationship dengan Matt Hardy. So aku rasa Private Party ni in future bila dia dah matang sikit, aku rasa memang
NXT adalah perfect place untuk The Private Party. Kau bayangkan feud dia dengan MSK. Mungkin boleh jadi satu match yang hype dengan penuh dengan high flying move dan sebagainya. Aku rasa Private Party boleh sertai WWE. Okay, next. Nombor 4, aku pilih the team member of Bullet Club, iaitu pecahannya adalah Guerrillas of Destiny daripada NJPW, iaitu Tama Tonga dan Tanga Loa. Tama dan Tanga ni aku sebenarnya memang minat. Tama Tonga ni guys, impian aku memang aku nak sangat dia beraksi individual di WWE. Tetapi malangnya aku tengok tak ada jodoh dia ke WWE, dan aku rasa seeloknya WWE panggil mereka bersama dalam WWE, iaitu as tag team Tama dan Tanga. So nombor 3 aku pilih nombor 4 aku pilih Guerrillas of Destiny untuk beraksi dalam WWE. Mungkin benda ni kalau fikir logik lah, memang susah untuk mereka menyertai WWE, tetapi ia tidak mustahil suatu hari nanti korang akan tengok Tama Tonga dalam WWE. Okey, nombor 3 aku pilih Fire and Flower dari Impact Wrestling. Ni Women's Tag Team Division ya, iaitu Kira Hogan dan Tasha Steelz, merupakan reigning Knockout Tag Team Champion di Impact Wrestling. Dua orang ni pun seorang yang berkaliber. Aku rasa dengan hadirnya dia boleh challenge Women's Tag Team Champion dalam WWE. Mungkin akan menjadi satu nama yang besar, sebab kalau kita tengok selama ini di WWE macam dia tak komersialkan Women's Tag Team Division ni. Sebab kalau kita tengok hanya Billie Kay dan Peyton Royce aku rasa ada nama official, iaitu The Iconics. Kalau ikutkan tag team lain, contoh kan, okey, adalah macam The Kabuki Warriors, Asuka dan Kairi Sane tu boleh jadi tag team. Tetapi kalau kebanyakan orang lain macam Nikki Cross dan Alexa Bliss tak ada nama tag team. Lepas tu Bayley dan Sasha Banks pun tak ada nama yang tepat juga untuk dia orang. Begitu juga Shayna dan Nia Jax. So Fire and Flower dengan nama tu combination yang agak menarik. Aku rasa this team ada potential untuk become a big star tag team division dalam WWE nanti. Okay, kita pergi next. Number 2 aku pilih The Briscoe Brothers, Mark dan Jay daripada ROH. Mark dan Jay merupakan tag team yang berpengalaman, memenangi pelbagai kejuaraan. So this team aku rasa memang sesuai untuk beraksi dalam WWE, dan mungkin akan jadi the baddest team. Mungkin kan, dengan kau tahu kan, kalau kau tengok The Briscoe Brothers ni dengan pemakaian dia, dengan mimik muka dia, memang macam pengganas, memang nampak jahat, memang sesuai sangat jadi heel tag team. Aku rasa bila masuk WWE pun harap WWE kekalkan personality The Briscoe Brothers ni, mungkin akan jadi the best tag team juga. Sebab sekarang pun kalau kita tengok the best tag team boleh dikatakan mendata. Maknanya tak ada top tag team yang mengungguli macam dulu. Kita tahu kita ada H dan Christian, ada Dudley Boyz, ada Jeff Hardy. Sekarang tag team division sendiri tu WWE macam gagal untuk mengeluarkan satu nama yang begitu gah. Macam contoh Dolph Ziggler dan Robert Roode as the SmackDown Tag Team Champion, The Dirty Dog, nama team. Aku rasa Ziggler dan Roode ni bukan type of person untuk hold tag team gold.
So aku rasa better orang lain lagi lah daripada dua orang ni. Tetapi bila WWE buntu untuk menentukan hala tuju Ziggler dan Robert Roode ni, dia terpaksa satukan dua orang ni jadi as tag team division. Okay, number one tidak lain tidak bukan, dream team aku nak tengok dalam WWE adalah The Young Bucks daripada AEW, Matt dan Nick Jackson. Mengapa aku pilih diorang? Sebab diorang ni pun sebenarnya digilai oleh Triple H. Triple H memang dah follow rapat Matt dan Nick ni. Cuma Matt dan Nick ni je tak beri respon yang sewajarnya untuk serta WWE, dan mungkin ia tidak bersetuju dengan cara WWE kendalikan newest superstar dan sebagainya. Sebab itu aku rasa dengan lebih-lebih lagi dia sekarang pula dilantik dalam AEW di antara jawatan orang atasan, aku rasa peluang untuk Young Bucks ke WWE amat tipis. Tetapi next 5 years kita tak tahu kan apa akan jadi. So walaupun aku rasa tipis, aku tetap menyimpan harapan satu hari nanti aku nak tengok Matt dan Nick entrant di WWE. Terutama dia orang ni beraksi di WrestleMania. Aku tak tahu kenapa. Aku sebenarnya mungkin dah disantau oleh Bullet Club. Kebanyakan aku ramai geng-geng ex Bullet Club ni menjadi pilihan aku untuk berada dalam WWE. So number one, The Young Bucks, Matt dan Nick Jackson. Okay guys, kita pergi kepada main perbincangan kita, iaitu top 10 men's future ataupun potential superstar yang aku nak beraksi dalam WWE nanti. Okay, kita pergi kepada number 10, Jay Lethal. Jay Lethal ni seorang superstar berkulit hitam, mempunyai pelbagai pencapaian yang memberangsangkan di TNA Wrestling dan ROH. Dia pernah buat gimmick jadi macam Randy Savage, The Macho Man Randy Savage dan sebagainya. Dan Jay Lethal ni sebelum dia bersara, sebab dia pun umur pun bukannya muda lagi, sebelum bersara aku nak tengok dia step up dalam gelanggang, seperti mana aku tengok Austin Aries pernah beraksi dengan WWE, Eric Young pernah beraksi dalam WWE. Aku nak tengok juga Jay Lethal ni serta WWE, seperti mana aku nak tengok juga, walaupun benda ni dah macam jadi mustahil, iaitu Christopher Daniels bersaksi dalam WWE. So untuk men's top 10 ni aku pilih Jay Lethal untuk nombor 10 untuk menjadi wrestler di WWE pada masa akan datang. Okay, number 9 aku pilih Moose, yang dibuat storyline whole TNA World Heavyweight Champion. Walaupun kita dah ada Rich Swann as Impact World Champion, tetap dia pegang tali pinggang version nama TNA tu. So tersepak pula. So untuk Moose ni aku rasa dia dapat membawa sesuatu yang aku rasa macam powerhouse dalam WWE. Sebab impian aku Moose ni kalau dia serta WWE buat dia as tag team. Aku pernah terfikir juga, sebab kita pernah dengar dulu The Harlem Heat, iaitu tag team Hall of Fame antara yang dianggotai oleh Booker T dan Stevie Ray. Kau bayangkan kalau Moose serta WWE, dia buat tag team dengan Apollo Crews dan dimanage oleh Booker T, kita tubuhkan Harlem Heat 2.0. Combination tag team consists of Apollo Crew,
dengan Moose. Kau bayangkan dua orang ni akan mendominasikan tag team division dalam WWE. Memang idea ni aku rasa, maklumlah kita ni as fan je kan. So kalau aku jadi writer, aku cuba juga bercakap dengan management untuk bring Moose ke dalam WWE dan bina satu tag team yang boleh katakan two powerhouse, iaitu Moose dan juga Apollo Crews as the tag team dalam WWE. Okay, so next kita pergi number 8. Aku pilih the current NWA World Champion. Kau nak tahu siapa? Suami kepada Mickie James, iaitu Nick Aldis. Nick Aldis dia dalam aku cakap macam ni lah. Nick Aldis ni kalau dia berada dalam NWA pun kita tak nampak potensi dia. So why not WWE try pancing Nick Aldis, memandangkan isteri dia pun dah ada dalam WWE. Aku rasa Nick Aldis adalah jika sertai WWE dapat menambahkan satu lagi karakter yang unik dalam WWE roster, tidak semestinya terus ke Raw dan SmackDown. Aku rasa penambahan untuk dalam roster dalam WWE ni, Nick Aldis juga sesuai ke NXT, sebab dia boleh feud balik dengan Eli Drake dan sebagainya. So Nick Aldis, cepat-cepatlah kau drop NWA World Champion tu. Fikirlah masa depan kau, yang kau pun akan jadi best wrestler juga akan datang nanti. Tetapi better kau pergi WWE daripada sertai brand ataupun promotion lain. Okay, nombor 7 aku pergi kepada pilihan aku, Will Ospreay daripada NJPW. Will Ospreay ni, aku pick Ospreay as untuk penuhkan division cruiserweight dalam NXT. Sebab kita tengok Santos Escobar sekarang seperti mempunyai kuasa mutlak, iaitu tidak ada challenger yang sesuai untuk beliau. So penambahan Will Ospreay dalam WWE dapat memberi cabaran buat player-player macam Santos ni lah. Will Ospreay pun, gerakan dia pun boleh tahan juga. So aku rasa Will Ospreay jenis superstar macam ni adalah idaman aku untuk tengok dia berada dalam WWE, khasnya untuk cruiserweight division, iaitu 205. Okay, lepas tu nombor 6 aku pergi kepada the leader of Bullet Club, current Bullet Club, iaitu Jay White. Jay White ni dia buat shock, dia sign kontrak baru. So rumors mengatakan dia akan pergi ke WWE dan AEW juga sudah terhapus sama sekali, sebab dia sign kontrak dikabarkan sehingga 2024. So untuk masa terdekat ni kita tidak akan tengoklah Jay White akan pergi WWE ataupun AEW. So after expired kontrak nanti, aku nak Jay White sertai WWE. This man pun memang dia boleh penuhkan ataupun mengisi storyline dalam NXT. So sekarang di antara potential rekrut sekarang, sebab kita tahu sistem WWE ni hanya beberapa wrestler saja yang boleh terus pergi ke main roster. Contohnya AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson, Mike Kanellis, Maria Kanellis, lepas tu Dominic Mysterio. Tu je di antara wrestler. Itu satu seorang lagi, itu John Morrison. John Morrison buat comeback pun tak masuk NXT, terus ke SmackDown. Yang lain-lain ni semua terus ke main roster.
Yang lain-lain tu semua pergi ke NXT. Hanya beberapa orang saja terus ke main roster. Yang lain wajib sertai NXT. Even Drew McIntyre pun kembali ke WWE sertai NXT juga. Lepas tu baru dia promote pergi ke Monday Night Raw. So aku rasa memang pemilihan aku ini berdasarkan semua wrestler akan pergi ke NXT, lepas tu akan melalui fasa pergi ke Raw ataupun SmackDown. Okey, nombor 5 aku pergi pada Rush, iaitu current Ring of Honor Champion. Rush, penggusti daripada Mexico ni, seorang yang bertubuh besar juga. Boleh dikatakan mempunyai potensial yang agak berpotensi untuk diketengahkan ataupun menyertai WWE. Aku rasa Rush dia akan gilap dulu segilap-gilapnya bakat dia di ROH. Kemungkinan the next 2 years kita akan tengok Rush dalam NXT. Okey, 4 aku pilih Sami Callihan. Sami Callihan ni kalau korang nak tahu, dia pernah dah beraksi dalam NXT dulu atas nama Solomon Crow. So Sami Callihan kalau dia nak buat return nanti, aku rasa better dia kembalikan NXT menggunakan image sekarang, iaitu Sami Callihan. Sami Callihan ni dia feud dengan Tessa Blanchard dengan perangai bad boy dia. Aku rasa dia ni better dengan Gusti X-Ring. Kalau ECW masih ada, aku rasa dia elok sertai ECW sebab dia minatkan benda-benda hardcore, Sami Callihan ni. Dan aku fikir kalau dia masuk WWE, kau bayangkan kita akan saksikan match Sami Callihan lawan Kevin Owens. Dua orang yang berbadan besar ni compete each other. Memang boleh dikatakan di antara dream match aku lah kalau Sami Callihan disertai WWE lawan dengan KO. Okey. Next, nombor 3 aku pilih Marty Scurll. Marty Scurll ni former member of Bullet Club juga, merupakan sekarang adalah dia lead stable The Villain Express daripada Ring of Honor. Seorang penggusti tak adalah tinggi sangat tetapi mempunyai karisma dan aksi-aksi dia pun boleh tahan. Dia memang di antara wrestler yang dipuji oleh ramai oleh legend-legend, mempunyai potensi amat besar untuk bergelar big star, walaupun dia dah boleh katakan di antara top superstar kalau di ROH, tetapi dia tak pernah sertai lagi big league seperti WWE. So aku prefer the next years aku nak tengok muka Mamat ni ada di Performance Center. Okay, number 2 aku pilih, korang nak tahu siapa nombor 2 aku pilihan aku? Aku pilih orang yang ramai tak suka, iaitu MJF. MJF ni, aku nak bagi tahu korang, MJF ni kalau bagi aku lah, dia adalah The Miz versi AEW. Dia sama sebenarnya perangai annoying dia dan belagak dia macam The Miz, tetapi aku prefer dia lagi daripada The Miz. Sebab The Miz ni kadang-kadang kalau kita tengok menyampah dan perangai penakut tu ada, tetapi MJF dia belagak dan aku rasa dia seorang yang berani. Sebenarnya AEW amat rugi sebenarnya dia tak ketengahkan MJF ni, sebab orang seperti MJF ni aku rasa boleh berjaya dalam WWE. So aku berharap juga MJF ni akan sertai WWE, tetapi aku tak akan bagi timeline macam orang lain sebab aku tengok macam susah AEW nak lepaskan MJF ni. Mungkin dia akan lepaskan MJF ni jika MJF ada buat sesuatu yang tidak elok ataupun melanggar protokol ataupun melanggar undang-undang. Selagi MJF ni okey dengan AEW management,
Aku rasa dia MJF ni tak akan ke mana lah. Mungkin AEW akan sentiasa offer kontrak, tetapi MJF pun manusia. Mungkin dia tak akan tolak offer jika dapat daripada WWE. So kita nantikanlah, ada harapan ke tidak untuk melihat MJF dalam WWE. Okey, kita pergi kepada number 1 pick. Cuba korang teka, siapakah pilihan number 1 aku? Korang boleh fikir tak? Pilihan number 1 aku untuk men's adalah Kenny Omega. The Cleaner ni aku tak perlu hurai, dia sudah terkenal di seluruh dunia. Kenny Omega. Banyak jurnalis dan writer-writer mengatakan kebanyakan superstar mahu dikaitkan dengan Kenny Omega untuk menjadikan dream match. Seperti kita tahu, Brock Lesnar lawan Kenny Omega, AJ Styles lawan Kenny Omega di WWE, Roman Reigns lawan Kenny Omega, Seth Rollins lawan Kenny Omega dan sebagainya. So melihat kepada orang asyik duduk bersembang pasal dream match, aku rasa why not Omega, you turn down contract, the next contract yang akan dibagi kepada AEW. Buktikan you are best enough wrestler to perform dalam WWE. Omega di AEW pun dia dah dapat AEW Tag Team Champion, AEW World Champion. Dia current World Champion di AEW. So dah bolut semua AEW, semua title, why not try pula dekat Big League Omega. Aku nak sangat tengok kau main di WWE, lawan Roman Reigns, lawan Seth Rollins, lawan AJ mungkin tak sempat kot sebab AJ pun ada setahun 2 lagi. Mungkin Kenny ni dia akan sertai the next 5 years aku rasa. Tetapi harapan aku memang aku nak tengok Kenny ni pakai baju I am WWE. Lagi syok kalau Kenny ada dalam WWE. Jangan debut di NXT, minta macam wrestler macam AJ, Gallows dan Anderson, terus ke main roster, terus masuk dalam storyline untuk challenge siapa world champion time tu. Confirm gempak. Okay guys, selesai semua perbincangan kita pada konten kali ni, iaitu kita ada Women's Top 5, Tag Team Top 5, lepas tu kita ada Men's Top 10. Okay, aku fikir ini adalah perkongsian aku untuk siri kali ni. Cuma aku akan tambah sedikit sebanyak apa yang terjadi pada minggu ini. Cuma aku nak highlight satu je. Prediction aku dalam siri lepas nak tengok Bobby Lashley champion, akhirnya berjaya. Congrats Bobby Lashley, finally you become WWE champion. Di antara title yang tak pernah lagi Bobby Lashley pegang, iaitu WWE champion. So aku rasa beremosi jugalah time Bobby Lashley menang tu, sebab aku nak tengok sangat dia menang. Sebab aku rasa memang opportunity ni tak akan dapat lah pada era lain buat Bobby Lashley. Dia pun dah 44 umur kan. Aku rasa memang waktu yang terbaik dengan watak heel dia yang boleh katakan sangat agresif, dan dia pegang pula WWE champion. Tak kisahlah dia lawan siapa, Brock Lesnar ke, Drew McIntyre ke. Janji dia sempat juga pegang WWE champion, walaupun dia pegang tak lama. Aku tak kisah, janji Bobby Lashley bergelar WWE champion. Okay, lepas tu di Raw pun aku tak nak banyak highlight sangat. Aku nak highlight Bobby Lashley as WWE champion, dan Miz bertabahlah Miz, dan sepatutnya Miz
kena bersyukur lah, sebab dia adalah satu-satunya wrestler bergelar 2-time Grand Slam champion. Okey lah, demi pegang 8 hari pun WWE champion, janji kau dapat kot title ataupun pengiktirafan yang bukan semua orang boleh buat tu. 2-time Grand Slam, the only superstar been announced as 2-time Grand Slam champion. Congrats juga untuk Demis lah. Okay. Lepas tu di NXT tak ada benda sangat aku nak highlight. Cuma minggu depan kita tahu yang akan berlangsung NXT Championship di antara defending champion iaitu Finn Balor lawan Adam Cole. Lepas tu kita ada NXT Women's Champion Io Shirai defending her Women's Champion lawan Toni Storm. Tu je lah kot di NXT. Benda-benda lain aku tak nak highlight sangat sebab benda-benda biasa je. Tak ada boleh kita nampakkan untuk jadikan benda tu wow that night. Lepas tu kita pergi ke SmackDown pun cuma official match. Di Fastlane nanti kita akan ada Roman Reigns defend Universal Champion lawan Daniel Bryan. Daniel Bryan menang match lawan Jey Uso dalam Steel Cage, melayakkan beliau challenge Roman Reigns untuk Universal Champion. Match lain pun biasa-biasa je. So untuk Raw, NXT dan SmackDown, itu saja benda highlight yang apa berlaku dalam minggu lepas. Okay, macam kita tahu, esok kita akan ada AEW Revolution. Itu match yang aku nak tengok juga tu, Jon Moxley lawan Kenny Omega. Bob Wire Death Explode match apa benda entah. Match tu pun memang match tak pernah dibuat lagi. So aku nak tengok apa AEW akan sajikan buat peminat-peminat Gusti nanti untuk esok hari ni. So setakat itu saja video aku. Okay guys, macam aku pesan, jangan lupa subscribe G3 Studio by Masman, tekan button notification, like semua video-video aku. Lepas tu follow FB page Gila Gusti. Okay guys, kita jumpa pada series terusnya. Salam Nusantara guys. Selalu Gusti selamanya. Bye bye.